nak ambil harta. Berapa harta? 2 bilion ringgit. Itu dia saudara, contoh seorang menteri UMNO boleh kumpul 2 bilion ringgit. Itu pun hidup Melayu. Boleh? Okey. Terima kasih. Hai, saya datang ke Bandar Tun Razak ni balik kampung. Ya. Jangan orang kata, oh dekat pilihan raya datang, dah. Tanya mana-man. Semayan jemaat di sini tahun lalu. Ada rumah terbakar, saya sampai. Kenapa? Nak harap wakil rakyat ni tak boleh pakai. Orang bawah ni sokong. Bukan korporat, bukan datuk-datuk orang kaya, bukan senang. Allowance pun tak ada. Tapi sudah kerja, susah payah, sokong keadilan dan Pakatan Harapan. Sebab apa? Nak jamin masa depan anak-anak kita. Sekolah lebih baik, rumah lebih teratur, perubatan, hospital tak payah tunggu 6-7 bulan nak dapat appointment. Lantik lompat lesing. Jadi tak apa, itu pengalaman pengajaran kita juga. Saya sebab itu bila jumpa itu sembahyang jemaat dengan Man dan Zahir pun ada 2-3 orang lagi pun ada lah, kawan-kawan kita. Dan orang kata tu, jagalah. Saya jaga apa lagi? Janganlah ambil yang kaki lompat. Mana aku tahu. Masa tu jangan bimbang tu si. Wallahi, sungguh. Masa tu jadi macam mana? Jadi kali ni kita tak boleh buat silap. Saya minta maaf lah, betul. Salah saya juga. Ya, sebab saya bersetuju. Walaupun masa itu Azizah Presiden dia sign watika. Jadi saya minta maaf. Sebab macam mana? Bukan seorang, bukan dua. Penyangak sungguh. Ya, saudara, kita hidup ni ada maruah atau tak maruah? Integriti kena ada. Orang susah ni, jaga gerai, jual gerai ni, bangun 4-5 pagi, buka untuk minum pagi, balik tak pukul berapa tak tahu, hujan panas, tapi dia ada maruah. Sebab apa ada maruah? Orang tak boleh beli dia. Sebab apa ada maruah? Kita cakap soal maruah, dia harga diri. Dia tak jual maruah dia kerana wang. Jadi saya minta datuk-datuk yang Muhammad di atas tu turun ke bawah, belajar daripada orang bawah ni. Apa arti kehidupan? Susah hidup ni. Baik, pagi tadi di parlimen, nak dengar? Parlimen pun mesyuarat jatuh kuasa kampung lagi bagus. Ni kita bangkit. Saya minggu lalu saya tulis kepada Mael Perdana Menteri lah. Mael mana? Saya tulis ke dia, Ismail, saya minta Ismail bentangkan usul yang rakyat pening kepala sekarang. Apa dia? Harga barang, kos, sara hidup. Ini harga masalah yang lebih penting daripada allowance menteri, daripada apa-apa yang kita bincang ni. Yang orang nak hidup, minta supaya bawa perbahasan. Yang keduanya berkait adalah soal jatuh nilai ringgit. Bincang. Tapi saya dah tahu dah jawapannya. Jadi saya kata, kalau Perdana Menteri tak bersetuju, bagi saya Anwar Ibrahim Ketua Pembangkang bawa usul ini untuk bahas. Jadi saya bawa usul tadi. Tan Sri Speaker dia ikut arahan. Jawab yang berhormat Pak Dixon Ketua Pembangkang tak terima.
saya bangun. Ni saya nak dengar ni. Orang Bandar Tun Razak, orang B40, orang peniaga kecil, guru sekolah rendah, pekerja kilang, boroh kasar, ya, yang duduk di flat. Orang ini nak tahu tak? Nak kita sebagai wakil rakyat bawa tak usul nak cakap pasal harga barang? Nak atau tidak? Yang tak nak ni siapa? Yang korporat besar-besar. Ya. Yang UMNO, yang bersatu. Apa suruh buat sekarang? Ya. Saya ni. Dan bila kita cakap, oh, dia kata Anwar ni sekarang kecam ulama. Apa nak kecam ulama? Ya. Baru ni almarhum Syekh Yusuf Qaradawi meninggal dunia. Ya. Itu saya anggap sebagai guru dia. Tahu dia bagi mesej balik, anak dia bagi mesej. Dia kata abah dia Syekh Yusuf Qaradawi anggap Anwar ini ahli keluarga dan seperti anak Syekh Yusuf Qaradawi. Ini ulama besar. Dia tahu yang kita buat apa. Oh, dia kata kerana saya fitnah PAS. Fitnah apa? Fitnah sebab 90 juta ringgit. Saya hanya menyebut saman kenyataan oleh Clare Newcastle London. Dia kata UMNO bagi duit kepada PAS 90 juta. Okey, ini dia kata. Baik. Kemudian PAS melalui Ustaz Hadi saman dia. Awak fitnah, kami saman awak. Saman-saman belum kalah. Tarik balik. Tarik balik itu di mahkamah, bukan di luar, di mahkamah. Jadi ada persefahaman atau keputusan mahkamah. Keputusan tu Claire kata okey, kamu boleh tarik balik saman, tapi aku dah bayar duit peguam, kamu kena bagi ganti rugi. Berapa? 1.4 juta. Baik, bayar tak? Bayar. PAS kata tak, Ustaz Hadi tak bayar. Saya tak kira siapa bayar. Mana saya tahu siapa bayar? Saya tengok cek tu saya tahu. Ya, dia suruh token lain bayar. Tapi kalau dia tak arah, kau tu tak boleh bayar. Ini is a court settlement. Ahmad hutang dengan Acong, settle di mahkamah, bayar 50,000 bagi pihak Ahmad. Kalau Ahmad tak suruh, tak setuju, takkan kau tidak bayar? Ya, tapi ini fitnah. Tak, bukan saya yang buat tuduhan itu. Walaupun banyak hal yang kita tahu. Tetapi dia kata fitnah. Yang dia kata apa? Anwar Yahudi, penyokong dan ahli Freemason. Siapa kata? Ustaz Hadi. Ini surat dia. Ya. Nak baca Arab ke? Fahmi boleh baca? Baik. Peraba boleh baca? Pasal dia, baik. Yang ni dia kata, dia tulis kepada semua pemimpin-pemimpin Islam sedunia, termasuk Syekh Yusuf Qaradawi. Dia kata Anwar ini tak boleh diterima, tak boleh disokong, kerana dia adalah alat Yahudi dan ahli Freemason. Saya kata bila pula ni? UMNO tak pandai kata begitu. Baik, lepas tu saya pun cek dari mana sumber dia. Rupanya ada Anwar Ibrahim ahli Freemason. Ada. Ini Anwar Ibrahim daripada ni. Ada gaya ke? Janggut sama. Rupa segak saya lagi. Hans Isaac pun setuju. Okey. Sudah. Baik. Jadi saya pun bagi keterangan. Manalah tahu Ustaz Hadi terkeliru. Walaupun dia ulama, dia rasa tak boleh keliru. Ada silap dia. Ini fitnah yang besar tu tak? Baik. Saya bagi penjelasan. Sampai hari ini belum minta maaf
katakan tak sepatutnya seorang pemimpin parti Islam buat begitu. Ya. Tapi tak apa, tak ada problem. Sebab orang ada lipah ni dia kata walak, tak ada. Yang dia kata mesti betul. Kalau dia suruh semayang, betul lah. Dia suruh jangan fitnah, betul. Kalau dia buat kenyataan palsu, fitnah, tak betul. Ya. Mana dia ustaz-ustaz, tazkirah apa semua ni? Mengapa tak fitnah orang lain, kamu cakap banyak? Yang ini, macam mana? Itu saya nak bagi contoh. Kita dalam hidup dan perjuangan ni, mesti tegak kepada kenyataan, kebenaran, keadilan. Jangan kita dipermainkan. Sama ada janggut ke, ada serban ke, pakai jubah ke, kena tengok apa yang dia kata dan apa yang dia lakukan. Jangan mudah terpedaya. Baik, ini saya nak bagi sebab contoh. Sebab itu bila main soal harga barang, keadilan, Pakatan Harapan aja bising. Pasal apa ahli Parlimen UMNO tak sokong usul ini? Pasal apa orang Bersatu tak sokong? Pasal apa PAS tak bangkitkan? Sebab dia dah jadi menteri. Konsert di Kuala Lumpur tak boleh. Konsert di Kelantan boleh. Baru ni di Kedah pun boleh. Depan masjid lah tu. Tapi dia kata bukan salah kerajaan negeri, kerana bukan kerajaan negeri yang buat. Selama ini pun bukan saya buat. Yang marah saya pasal apa? Itulah keadaan dia. Baik, saya balik berusul tadi. Saya marah juga di Parlimen. Saya kata saya balik Port Dickson kat mari Bandar Tun Razak. Orang duk komplain, hari tu saya makan ayam kat mana tu? Man dia ayam dia makan tak kat mana tak ingat. Hang ni pun satu juga. Dia jemput saya makan ayam. Saya baru makan satu ketul, dia dah satu ekor. Ni baru sahabat setia. Baik. Makan dan kawan-kawan kita baik. Tetapi semuanya komplain. Harga barang terlalu tinggi, nak hidup susah, minyak tak boleh dapat minyak makan. Ya. Jadi saya dengar, itu beza. Turun makan dia dengar, minyak makan tak ada. Baik, bawa ke Parlimen. Menteri kata semua telah diatur. Esok ada soalan saya nombor 2. Saya nak tanya, pasukan khas jihad makanan ni apa? Saya nak bagi tahu, jihad makanan ni kamu Kedah seorang ke? Saya nak tanya, nak tengok menteri jawab apa. Dia tanya bahawa ikut ini dan dalam negara kita berbanding dengan Indonesia dan Somalia dan kita dan Zimbabwe, dan kita adalah negara yang baik. Bagi bila saya dengar daripada peniaga ayam pasal minyak, juga harga ayam, minyak, saya kata baiklah, ada barang baja kita import, makanan ayam kita import, tapi minyak kelapa sawit kita ekspor, ada dalam negara. Apa cadangan saya? Saya cadang syarikat besar-besar ni, Sime Darby, Guthrie, IOI, apa lagi, KL Kepung, ini untung dia 800 juta, 1 bilion ringgit. Dia ada diuntung. Tetapi bagilah 10% umpamanya, atau 15%, jual dalam negeri, harga dia untung, tapi taklah untung tinggi sangat. Kalau dia untung katalah 100 ringgit, dia ambil lah 20 ringgit. Jadi harga rendah itu dia boleh jual dalam negara dengan kadar yang rendah. Menteri, Perdana Menteri, tak ada yang sanggup jawab. Tak ada yang berani berdepan dengan tokoh-tokoh besar. Ini masalah negara kita. Bila bercakap hidup Melayu, hidup Islam, tapi harga barang naik, nak runding dengan orang besar, tokoh-tokoh kaya, tak berani. Saudara kena pilih wakil, kena pilih kerajaan, pimpinan yang ada keberanian berdepan dengan siapa
rakyat. Kalau macam ini sekarang, kamu berdegap-degap syarah, guna Quran, guna ucapan, bangkitkan semangat Melayu, tetapi masalah rakyat tak dapat kamu bela. Sudah kuasa daripada rakyat. Buatlah pilihan raya bila pun. Ni Nazmi bimbang takut cepat sangat. Bagi tahu Ni Nazmi, jangan bimbang. Buat pilihan raya. Kita berdepan masalah, tanya bagi tahu rakyat. Kamu nak kerajaan yang rompak bilion-bilion ni? Sebut apa dia? Felda, curi duit. Velcro, hilang duit. LCS kapal, lingkup. Kalau dulu bukan dia lingkup, kapal selam tak boleh selam, tenggelam. Kapal terbang, hilang. Tabung haji pun, tabung haji labbaik Allahumma labbaik, labbaik fulus masuk poket. Ya, sebut apa masalah lagi? Ya. Sebut saja jabatan. Sebut saja jabatan agensi, wang hilang. Saudara, saya nak rayu. Saya bukan muda, walaupun nampak muda. Oleh kerana ada Amali, ada Fazli, ada, saya memakai biar nampak bergaya juga malam ni. Kalau tak nak agak fahmi, tak boleh. Jadi saudara, saya boleh buat rayuan saja. Oh, dia kata Anwar tunggu tak dapat jadi PM tepi. Tak apa. Aku tepi pun aku tak khianat orang, aku tak curi duit orang. Faham tak? Ya. Kamu tengah-tengah menterdarah duit orang buat apa? Memang susah, saya tahu. Saya tahu. Penjara masuk keluar dekat 11 tahun. Saya tahu masalah dia. Bukan senang nak jadi Perdana Menteri dalam negara ini. Semua yang korup di atas tu berpakat. Yang tua-tua tu dah tak larat pun pakat lagi. Saya tak kata saya siapa. Ya. Pakat mesti halang. Sebab apa? Berapa orang lain parti kita yang berani lantang cakap, bawa kes-kes. Sebab itu dia orang bantai habis-habisan. Anwar, sekarang Rafizi, dia balon habis-habis. Sebab apa? Sebab anak muda ini berani. Berani bukan untuk dia, berani bawa kes yang boleh membela nasib rakyat. Kita nak pimpinan begitu. Yang saya sebut juga tadi, kos harga barang. Kamu kata terkawal. Sebab apa boleh naik harga barang ni? Sebab pimpinan bawa wang keluar negara banyak. Ratus bilion. Kalau daripada puluhan tahun yang lalu ni, tiap tahun bilion ringgit, puluhan juta. Ya, itu yang saya sebut Pandora Papers. Pandai pun. Mana tadi? Jangan nanti dengan pandai saya kan kamu syarah pula, susah saya. Orang tanya saya, orang Anwar tak habis-habis Pandora Papers. Macam mana nak habis? Duit bawa keluar tu puluh bilion. Siapa dia? Perdana Menteri, mantan Perdana Menteri, Menteri Kewangan, mantan Perdana Menteri Kewangan. Orang-orang itu duk ambil dan tak ada siasatan. Tadi saya tanya di Parlimen, Perdana Menteri bagi jaminan nak siasat, tapi diam. Mana dia SPRM yang duk kacau polis kat bawah dia RM50? Saya tak suruh dia ambil, tetapi ambil yang kes besar dulu. Ya, yang curinya bilion. Saya mungkin tak faham pasal apa orang kita ada berjumpa dalam pimpinan UMNO, hidup Melayu. Yang mana Melayu mana? Saya nak tanya ni, Melayu di sini dapat apa? Abuk tak ada baik, pangkah dengan silap. Ya, tengok pemimpin UMNO kaya raya berlebih-lebih dan tak rasa malu langsung. Menteri, duta khas sampai 72, kerja apa? Ya, oh ada jatuh kuasa jihad, ada jaga. Ni harga barang duk naik ni, kamu buat apa? Kami mesyuarat. Mesyuarat kan mengorat. Tak ada langsung makna.
Ini dia yang kita kena fikir. Ya. Sebab tu bila kes Pandora Papers ni, wang kita bawa keluar. Saya nak tanya, seorang menteri meninggal dunia, ya, jatuh helikopter. Baik. Kemudian isteri dia gaduh dengan mak dia. Isteri dengan mak mertua dia. Baik. Gaduh sebab apa? Nak ambil harta. Berapa harta? 2 bilion ringgit. Itu dia, saudara, contoh seorang menteri UMNO boleh kumpul 2 bilion ringgit. Itu pun hidup Melayu. Bangang sungguh. Ya. Apa fitnah? Siapa cakap fitnah? Saya nak tanya dari mana? Dari mana 2 bilion itu? Saya cabar SPRM, cek betul-betul. Kalau bukan hak dia, ambil balik, bagi kepada rakyat, baru betul-betul. Satu orang menteri 2 bilion ringgit, itu pun masih ada penyokong. Hampai sungguh. Fikir, itu yang kita tahu. Yang lain masuk akaun Pandora Papers, tak ada siasatan. Jadi tolonglah saudara. Saya, Allah bagi kesihatan, alhamdulillah. Masuk keluar penjara saya boleh terima. Saya mampu rayu saja. Ya. Rayu saja kepada rakyat di bawah. Ya. Bagilah peluang tukar. Cukuplah. Oh, dah bagi dulu 22 bulan. Ya, ada kebaikannya. Tapi 22 bulan tu ketuanya siapa? Dah tahu sudah. Sekarang kalau menang, ketuanya siapa? Sekarang ni kalau menang, ketua siapa? Tahu pun. Janganlah samakan. Ya, sudah. Jadi keputusan rakyat. Mereka sengaja nak perbodohkan, sebab tu TV media tak cerita banyak-banyak bab ni. Dia tak cerita, dia tak mau rakyat cerdik. Kalau rakyat cerdik, dia nampak pemimpin tu bodoh. Kalau rakyat tu tak dapat fakta, apa yang pemimpin cakap, dia percaya. Berimpun maknanya, kalau Melayu nak selamat, mesti sokong UMNO bersatu upai. Kalau sokong Anwar keadilan ni, kita semua jadi alat DAP. Apa, sudah ingat kita ni maruah murah macam kamu. Saya tu jumpa dia, orang bagi tahu, kamu ingat aku ni terkedarah duit haram macam kamu. Tapi depan saya dia tak berani cakap dia tu. Tak berani. Di parlimen bila kita cabar, dia tak bangun. Tapi kalau belakang, wah, ini semua habis kita. Haram kalau sokong DAP. Apa? Calon Perdana Menteri siapa? Calon Perdana Menteri Lim Kit Siang. Anthony Loke. Tak. Tapi kita dalam negara ini sudah 60 tahun lebih merdeka. Majoriti dan keadilan Melayu. Majoriti rakyat Melayu. Dan Agung Melayu, Raja Melayu, Perdana Menteri Melayu, Menteri Kewangan Melayu, Ketua Tentera Melayu, Ketua Polis Melayu. Tetapi Melayu macam ini. Kita, kau tanya saya bagi tahu banyak tempat. Ni orang India ada, orang Cina ada. Kau tanya saya. Baik. Saya nak siapa sokong saya? Saya nak semua rakyat sokong saya. Rakyat mana? Rakyat Melayu. Rakyat Cina, India, Sabah, Sarawak. Saya nak sokong saya. Kalau saya nak Cina, India pun sokong saya kena tunjuk saya tu adil kepada mereka. Kalau tidak, apa makna? Apa makna dia sokong? 60 tahun merdeka, kita pandang rendah pada dia. Apa orang Melayu kaya semua? Tak. Yang Melayu kaya ini kelompok kecil di atas. Sebab tu saya beritahu kawan Cina, India, jangan marah Melayu. Marah orang Melayu yang korup, yang pimpin, yang tak bertanggungjawab. Kita lawan mereka bersama dengan Melayu di bawah, Cina di bawah, India di bawah. Ya. Teori mereka ini biar kita gaduh. Harga barang naik, ringgit hudung, corruption banyak. Jangan bincang bab itu. Ini masalah Cina.
Jadi mana-mana Cina, jaga, takut, DAP, bahaya. Jadi kita lupa ni, bahaya mana lagi sekarang ni? Harga barang naik, rasuah banyak atau DAP? Harga barang dengan rasuah. DAP ni sahabat kita dalam satu pasukan. Dasar kita buat bersama. Kalau keputusan dibuat, saya sebagai pengurusi tak setuju, tak jalan juga. Kita kena pakat. Dan saya nak buat keputusan mesti adil. Kita prinsip kita tu keadilan. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Keadilan dan ihsan itu prinsip kita. Maknanya negara ini setelah 60 tahun lebih merdeka mesti peluk, mesti menganggap semua ini sebagai satu keluarga. Mae kita satu keluarga, Najib kata satu Malaysia. Kesian dengan Najib, dia seorang ni. Bukan saya tak ingat, kesian juga. Kerana saudara tak tahu, saya tahu. Walaupun kata ada katil lah, ada fan, dalam penjara. Dulu kamu masukkan aku, sekarang rasalah sikit ya. Tapi saya tak mau kita tekan lebih daripada itu. Kalau dia doktor kata dia sakit, bagi ubat. Saya tak mau dia buat macam mereka buat daripada saya. Masa Mahathir dulu, masa dia buat, jangan buat macam tu. Sebab apa? Sebab kita bercakap soal keadilan, kita cakap soal akhlak, morality, kita cakap soal maruah. Jadi kita mesti baik daripada mereka. Sebab apa saya nak ahli-ahli biasa, termasuk orang UMNO sokong saya? Kerana saya nak tunjukkan bahawa saya lebih baik daripada pemimpin UMNO yang ada. Walaupun Najib umpamanya dan Dato' Mahathir masal tangkap saya, campak saya atas lantai simen ya. Termasuk 2015 Najib, saya hingga doktor datang, dia tengok umur saya, kesihatan saya, dia kata tak boleh, kena bagi juga kati ya. Tapi saya dah rasa apa dia berkawan dengan siapa, lipas nyamuk tikus, sabar je lah. Tetapi apakah saya nak balas begitu? No, jangan. Sebab kita ini ada prinsip. Ini soal hakim memutuskan dengan baik. Sebab itu bila sebut pilihan raya, saya dengar tidak ada, seperti ini saya tak sempat dengar, yang juga saudara Nik Nazmi, bukan soal hadapi banjir saja. Mereka ni nak buat ni sebab apa? Sebab dia rasa kalau dia menang, dia boleh tukar hakim, dia tukar keputusan mahkamah. Bolehkah kita sokong macam tu? Dia bukan menang, kita akan bela nasib rakyat, kita akan pastikan harga barang terkawal, ringgit balik pulih, dan negara pulih sebagai satu ekonomi yang kukuh. Saya tak dengar yang tu. Yang dia dengar, kita nak maruah Melayu. Yang tak ditulis ialah selamatkan kami. Jadi sebab itulah kadang lagu Ultimate Ayuh ni dia ada kesannya sikit. Kena hafal lagu tu. Dah apa dah? Apa-apa saya tengok tak ada menyanyi pun. Sekali lagi. Tang chorus dia. Saya tengok Bandatul Razak ni. Kalau Bandatul Razak ni kata kuat, kalau kuat semangat betul, saya pun boleh mari kita datang ke Bandatul Razak ni. Belum gurau je ya. Azmi ajak pergi gombak baru ada gaya. Apa seni kata dia ni, Ultimate buat hui tu Piramli cerita 40 penyamun tu. Jadi apa dia sebut dia? Siapa sokong penyamun, jadi minta bangun yang lama mengelamun, duit kau aku semua dia sapu. Kemudian kau itu je lah dia punya gaya lah. Jadi dia kurangnya bagi kesan kepada ingat. Saya tekankan hal ini kerana saya mudah je politik. Nak cakap yang lain-lain, teori itu masalah lain. Di parlimen kita boleh bahas soal dasar. Tapi yang prinsipnya apa? Politik dalam kehidupan ialah
kuasa ni amanah. Ya. Amanah. Allah bagi sebahagian kepada kita tu kekuatan, orang bagi amanah dan sokong kita. Tak bolehlah khianat. Jangan fikir oleh kerana sokong kita, inilah peluang aku nak buat harta. Kalau dia nak buat meniaga, dia meniaga. Jangan dia jadi menteri, ada kuasa nak kayakan diri dia. Sebab itu dalam keadilan itu ada perangai-perangai macam tu dulu. Sebab itu saya tekan-tekan, itu orang ni sebahagiannya dah keluar. Alhamdulillah, bersihkan daripada penyakit ini. Ada sedikit nak punya kekayaan. Jadi kita kena ada contoh yang baik. Janganlah orang yang sokong kita ada orang susah. Ya, saya ingat lagi Fahmi Lembah Pantai masa Nurul Izzah bertanding mula, kita masa tu duit tak ada, letak tong besar supaya orang datang bagi duit. Saya tengok seorang India, dia jalan pun capek sikit, dia bubuh RM1 dalam tu. Saya kalau ikut hati saya rasa tak payahlah. Ya tak? Saya bukan kata saya tak sudi, tapi kesian kat dia. RM1 tu dia bagi juga. Kenapa? Dia percaya ada orang nak bela dia. Saya cerita di setengah tempat. Saya pergi Teluk Kemang, sebelum Port Dickson, tengah kempen. Turun nak naik kar, duduk, ada seorang lebay, kepiah putih, baju putih, lusuh dah. Dia bagi envelope, dia kata, Tuk Si, jaga baik-baik, berjuang, saya doakan dan saya solat hajat. Saya pun baik-baik, terima kasih. Letak envelope, saya pun terus pergi kerana masa tu kempen, cakap belah. Dalam tu buka rupanya RM1,000. Jadi saya kata, kalau saya tahu, saya tak ambil. Saya ambil RM100 bagi balik RM9 itu. Sebab nampak orang itu susah. Tapi dia buat itu dengan keyakinan, saudara. Dia buat ni kerana dia percaya apa yang kita cakap. Dia buat itu kerana dia rasa ini jaminan masa depan dia, anak-anak cucu dia. Macam mana boleh khianat, saudara? Orang yang jauh lebih miskin daripada dia, dia tak mungkin ada kereta macam saya, dia tak mungkin ada rumah macam saya, tetapi dia bagi RM1,000 kepada saya untuk perjuangan ini. Dan saya tak tahu dia. Kalau saya tahu dia, lillah saya bagi balik RM900. Saya tak sampai hati ambil daripada dia. Tapi saya tak tahu, dah beramai ribu-ribu orang, saya tak tahu siapa dia. Cuma saya pesan dekat kawan-kawan kita, bukan saja saudara yang dengar, pimpinan ni di depan, jangan lupa orang yang sokong kita ni ada yang seperti itu. Tadi saya cakap India Lembah Pantai, saya cakap soal Melayu di Teluk Kemang. Saya kempen masa itu di Bukit Bendera, Pulau Pinang. Selepas Bukit Bendera, saya pergi ke Bayan Baru yang kianat lompat lepas tu juga. Sebab tu saya rasa cukup kesal. Orang ini tahu. Saya turun daripada pentas Bukit Bendera, orang bagi. Jadi saya salam, tengok. Rush macam tadi, rush. Seorang perempuan pertengahan umur, Cina. Saya tengok dia nangis. Bila dia nangis, saya pun stop. Dia kata, no, please. Tengok dia kata apa? Datuk Seri, please take care of our children. Tolong jagalah anak-anak kita. Orang ini dia sokong, bukan kerana kita bagi dia duit, minum pun tak ada, tetapi dia sokong itu kerana dia rasa jaminan masa depan. Dia tengok negara ni dah kacau. Banding negara ni, yang mana ingat 90-an dengan sekarang, duit tak ada, rasuah teruk-teruk, pelaburan tak sampai, image cukup teruk. Ini keadaan dia. Di Thailand pun politik tak sangat stabil, tetapi ekonomi dia masih lagi meningkat. Saya pergi 1 hari di Bangkok, 2 minggu sudah. Ada ucapan Foreign Correspondents Club, malam, petang, sampai petang tu berucap. Pukul 7 Timbalan Perdana Menteri jemput saya makan. Saya siapa? Saya di parlimen aja, tak ada jawatan apa. Tapi Timbalan Perdana Menteri panggil. Esoknya nak lepas jumpa peniaga dan seorang penasihat ekonomi kepada kerajaan, saya singgah di rumah pemangku Perdana Menteri masa tu. Fikir,
Anwar tak ada jawatan apa. Pergi 1 hari di Thailand. Timbalan Perdana Menteri jumpa, penasihat ekonomi jumpa, pemangku Perdana Menteri jumpa. Saya tak perasan, tak act. Sebab apa? Anwar is nothing kalau dia tengok Anwar seorang. Tapi dia tahu Anwar ini ada penyokong di kalangan rakyat. Kerana rakyat yang saya bagi tiram. Ya, kalau tak sebab rakyat, saya astagfirullah, saya minta ampun kepada Allah Taala. Nasib baik saya tak bongkar. Tengok, aku tak ada apa-apa. Tengok orang. Dah. Semalam pagi saya baru balik daripada Kerala. Pergi sehari juga. Atas undangan Maulana Syekh Abu Bakar, seorang muhaddis, seorang yang buat tafsir atau syarah hadis Imam Bukhari. Ulama terkenal sekali. Dia bagi saya ucapan di depan 10,000 orang, masuk murid-murid dia, dan dia bagi doa khas untuk kita. Luar biasa pengiktirafan dia. Sudah saya nak sebut ini, kerana dia tahu apa yang kita kerjakan dan kasih rakyat kepada kita dan kasih kita kepada rakyat. Ya, ini yang penting susah. Jadi sebab yang saya ceritakan tadi ya, yang Cina tadi di Pulau Pinang ini, dia menangis. Jadi saya terpaksa berhenti. Ini saya duk rush ni. Kerana itu satu malam kadang 3-4 tempat berucap. Saya tengah rush, tapi saya oleh kerana dia menangis tu saya tak sampai hati. Saya kata, never mind. Dia kata, please take care of our children. Saudara dengar, saya tengok dengan terpegun, diam, tersentuh hati nurani. Tapi Cina, yang tadi Melayu, tapi India. Sebab apa tadi itu? Ini yang disebut kemanusiaan. Kerana Allah angkat darjat kita. Walaqad karramna bani Adam. Allah angkat darjat, karamah semua anak cucu Nabi Adam. Dan kebetulan pengalaman saya, ya, India lemah pantai, Melayu Teluk Kemang, Port Dickson, dan Cina. Ada juga cerita Sabah Sarawak, tapi panjang. Jadi sudah itu yang kita rasa. Tapi bila ada orang UMNO boleh dengar, dia kata, tengok Anwar, Cina pun dia ada anak. Kan sebab Cina tu kata take care of our children, dia terbila pula dia ada anak dengan perempuan Cina tu pula. Ini memang perangai penyamun, tak faham nilai kemanusiaan, tak ada belas kasihan, tidak ada perasaan rahmah. Tidak ada. Sebab itu dia boleh permainkan ini. Bagi saya tidak. Setiap kali saya kempen, berjuang, menang, saya masih ingat, tanpa orang-orang seperti ini yang tersentuh jiwa mereka, baik yang senang atau yang susah, kita tidak akan ke mana. Jadi saudara, saya bawa mesej ini. Saya tak bawa ini janji-janji yang melangit tak ada. Saya menang, saya tak kata kita akan bangunkan mahligai untuk sebagai istana untuk kita tinggal. Tak ada. Ini bukan zaman asmara. Ingat zaman asmara dulu, Mat dengan Minah, terimalah pinanganku. Andai kata kau terima lamaranku, aku hamparkan permadani dari Parsi. Aku letakkan singgah sana gemerlapan untuk kita berdua, dan mahligai kita hidup selama-lamanya. Itu belum nikah. Lepas menikah, ku sediakan flat murah untuk kamu dan tikar getah untuk kita berdua. Ya. Sebab tu janji tu saya tak mau lebih-lebih. Janji islah mastata'tu. Kita akan buat sedaya upaya. Mula pemimpin mesti bersih, jangan mencuri. Kalau pemimpin macam yang ada, kita susah. Kalau pemimpin tu contoh dia ada, kalau ada projek aku nak dulu. Sebut dia projek. Sebab tu baru ni DNB 5G. 4G pun tak dapat. Ni semua di Bandar Tun Razak semua dapat 4G ke? Ya, ada tak dapat. Tak, ini dia bandar. Nama apa? Bandar Tun Razak. Ya. Kalau di daerah Port Dickson masuk 4. Keluar sikit 3, keluar sikit 2, keluar 1, hilang. Pula 2, 3, macam tu. Tapi belum siap yang ni. Dia nak 5G. Sebab apa? Kontrak fulus. Nak kontrak. Sebab tu kita tanya, mana dia?
Kontrak dengan siapa? Berapa harga? Ada tender ke? Tak ada. Ini macam ubat. Profesor Geoffrey Williams, dia pakar ekonomi, dia berucap, dia kata, kalau tanya saya, kalau saya di parlimen, Kementerian Kesihatan minta uang 1 sen, saya tak mau lulus tambahan. Saya kata sebab apa? Dia kata selagi tak bagi tahu vaksin beli itu daripada siapa, berapa harga, berapa wang hilang, lagi tak bagi tahu, tak sah kita bagi duit kepada mereka. Ini orang fikir. Ini kita duk fikir hari-hari sekarang, wang tambah, projek tambah. Jangan bimbang, orang kampung, orang miskin, yang miskin 22 bilion. Tadi menteri sebut dah keseluruhannya. Yang bagi gitulah is kasih lah apa penatang ke 80 bilion. Saya tanya, betul ke sampai kepada orang kampung semua? Yang tirih, yang bocor, yang disonglap, kontrak-kontrak yang diambil. Sebab itu sudah, kalau tengok orang yang pernah jadi pemimpin ni dalam UMNO Bersatu ni, kalau pilihan wang yang dibelanjakan luar biasa banyaknya. Ya, saya dengar ni belum banjir, UMNO dah beli bot semua ni. Duit banyak betul. Kemudian bagi masa pilihan raya, bagilah kita seorang sikit. Kita pun Allah terima kasih, minta boleh doa. Allah, dia curi 100 juta, dia bagi kamu 10 ringgit. Terima kasih. Jangan undi sudah. Ada orang kata jangan bagi. Tak, saya ikut dia fatwa Tok Guni Aziz. Tok Guni Aziz kata, dia mau bagi batik, mu ambil. Bagi peti, ambil. Bagi apa dia? Beras, gula, ambil. Tapi undi, jangan. Jadi saudara, harap ingatlah pesan ini. Malam ni saya, adik-adik saya, anak-anak saya muda ni memang dia pandai, dia boleh bawa banyak cerita yang dasar sebenarnya. Saya malam ni tak, daripada Datuk Razak ni, kerana kita tahu apa dia maksud miskin bandar, urban poor. Orang Bandar Datuk Razak paling tahu. Ya. Bila saya bincang dengan Azman, saya kata, berapa dah dulu Tian Chua, masalah kawasan-kawasan bandar ni, masalah urban poor, miskin bandar ni sekarang teruk kadang-kadang daripada miskin kampung. Miskin kampung, habis-habis dia boleh tanam juga, dia pergi ke sungai juga ada. Kalau miskin bandar ni dengan sesak rumah tangga dan sebagainya, masalah sosial, masalah ya pelbagailah. Ya. Banyak-banyak fikir, dia fikir cerai. Itu satu. Baik, jadi sebab itu kita kena ada wakil rakyat yang fikir ni. Sudah, tak boleh. Sebab tu saya kesal betul. Ya. Saya kata kat Man, macam mana lah aku nak berjumpa orang Bandar Datuk Razak ni. Yang satu buat gitu, mari yang baru ni pun macam tu juga. Jadi orang kata tak guna lah. Datuk Seri jangan pilih orang macam tu lah. Ada kata orang tu, masa saya makan tu, Datuk Seri sendirilah bertanding sini. Boleh? Ada cara pergi Kampung Tambun, ada yang kata pergi Gombak. Saya terfikir. Tapi Prabah tak suruh pun saya pergi Batu. Baik. Tapi yang penting di mana pun kita kena pastikan sokongan kita padu. You sudah kena fikir, it's not easy. You Indians ada, Cina ada, saya beritahu. Saya camping kawasan Melayu. Dia kata, Datuk Seri, baguslah kami sayang Datuk Seri. Saya kesian juga, bukan tak kesian Azizah semua, anak-anak susah betul. Tapi Datuk Seri, Bersatu Perikatan Nasional Parti Melayu, macam mana pun Melayu. Barisan Nasional ada PAS dia pula, Islam pula lagi tu, yang PN. Yang BN ni pula UMNO dengan kerih dia semua. Melayu juga. Keadilan dan PH ni dia kata. Saya kata Melayu, saya Melayu. Betul lah tu. Tetapi campur. Jadi buruk-buruk BN Melayu ni pun Melayu.
Wuk PN ni pun Melayu Islam. Tapi dia kata Datuk Seri ni Melayu campur Cina ni, DAP pula lagi, jadi susah lah. Itu pahaman orang diracun. Tapi saya nak jawab di sini, tengok dasar kita apa, tengok pimpinan kita, tengok pendirian Anthony Loke, Mat Sabut, apa pendirian mereka, dan saudara, dan tengok keadaan negara kita 2022. Kita nak anak Cina tu rasa apa? Dia terpisah. Kita anggap dia second class. Orang India tu kalau dari segi jumlah Melayu lebih ramai miskin, tapi peratus masyarakat India tu, India paling miskin. Acik dah faham acik ya? Sokong MIC ke sokong Anwar? Tengok betul-betul acik, si Baji the boss cakap. Jadi saudara, kita tak mau, saya tak mau ada orang India kata, no, this country kita tak dapat tempat lah, habislah kita. I don't want. Saya nak anak Melayu, anak Cina, anak India, orang Sabah, Sarawak, terasa this is our land. Ini negara kita. Apa? Saya sebut macam ni, rugi ke Melayu? Saya tak ambil peruntukan orang Melayu. Kalau saya kata kita bantu, tadi Nick sebut pasal pendidikan, kita bantu masalah sekolah-sekolah. Yang paling teruk mana? Sekolah orang miskin, Melayu, Cina, India. Yang miskin tu, itulah nasib sekolah dia. Jadi kalau tanya saya, bantu semua sekolah. Quality education itu bermula daripada sekolah orang-orang susah. Majoriti Melayu juga, tapi ada India, ada Cina yang susah. Ini pendekatan kita. Bantu Melayu. Sekarang ni, you tengok semua kontrak-kontrak besar, yang untung mereka ratus-ratus juta. Bawa keluar Pandora Papers, bilion ringgit. Dia dapat bilion ringgit. Saudara dapat apa yang Melayu ramai ni? Sebab tu saya kata, Melayu yang majoriti di bawah ini mesti bangkit kali ini. Humban orang-orang ni keluar. Cukup kamu. Dan jaga masa depan kita. Yang muda-muda, Chinese, Indian, Malays, the young, you must interact and work harder. Betul, kita boleh enjoy, boleh dengar lagu, okey. Nah, konsert-konsert saya tak ada masalah. Yang masalah pai, jangan pergi telanjang sudah. Nak nyanyi sikit apa salahnya? Oh, tak boleh. Mana boleh? Ini nyanyi-nyanyi, anak-anak muda nyanyi. Kamu televisyen dulu tak pernah tinggal. Sopa ada juga. Ya. Ada saya ingat dulu masa ustaz, masa saya Labib. Oh, marah betul. Ini budak-budak ni kita kempen, jangan pergi pengoyang. Aku tengok kamu pergi pengoyang. Kamu gambar Piramli tak pernah miss pun. Tambah gambar Hindustan. Gambar Sanggap dulu. Dos, tenang, raha. Ingat. So, but you don't remember that song. Jadi saudara, jangan berlebihan. Yang kita tak boleh apa? Dadah jangan. Jenayah jangan. Yang rasuah lagi jangan. Ini terlupa dah. Dua marah konsert owner sapu YMDB. Menurut Arun Kanda, tidak ada salah. Kami dah puas hati penjelasannya. Sebab tu saya kata, nak perintah ini, agama mesti kuat, akhlak mesti ada, ilmu tentang dunia mesti ada. Apa hebatnya Khalifah Umar Abdul Aziz? Umar Abdul Aziz hebat itu, ya dia zuhud, malam dia bangun solat, dia tak pernah tinggal tahajud, tapi siang dia tahu jaga negara. Kalau setakat dia wara, tak kerti jaga negara, jadi macam sekarang tanya 1MDB, tak ada masalah, tak ada rasuah. LCS tu apa? LCE saya tahulah. Kalau macam itu, jahanam kita. Sebab tu kita kena menguasai. Penutupnya apa, saudara? Kuasa mesti kembali kepada rakyat. Mesti ada kekuatan. Sekarang ini memang mereka fitnah dan cerca kita berlebihan. Memang. Ya. Kita boleh lawan balik. Tapi lawan kita lebih berkesan ialah bila rakyat bangkit.
Saya yakin, sudah. Betul. Orang kata macam mana nak menang ni susah. Tak apa. Kamu susah, kalau rasa susah sangat, kamu duduk rumah tidur. Biar orang yang ada keyakinan ini. Biar orang biasa ada keyakinan, this time kita pastikan kita punya majority perintah negara ini. Kali ini biar wilayah persekutuan, wilayah ini menjadi kubu kuat kita dengan PH, DAP dan Amanah, dan Selangor kuat dengan Selangor dan Negeri Sembilan. Kita serbu ke Melaka, Johor dan negeri lain. Jadi malam esok umpamanya kita akan serbu ke Melaka. Saya, Anthony Loke, Mat Sabu. Oh, dia kata, Melaka dulu kalah. Itu dulu. Ya, sebab orang fikir negeri macam-macam alasan. Dan kita pun nak jawab, bukan Pakatan Harapan macam ni. Saya tak nak jawab pasal Pakatan Harapan yang dulu. Kita nak jawab sekarang dan masa depan kita. Ya. Jadi kita akan kerja. Tiap malam kita tak putus. Ya. Saya minta maaf kerana Rafizi hari ni kurang sihat. Ya, kita bagi off. Tak apa, saya kata. Tak sihat tak apa. Presiden ada, kita boleh buat kerja lagi. Tetapi saya katakan ini kubu kita. Sudah mesti bertanggungjawab. Saya tak boleh umum calon kepada, bukan masa, sebab kita ada proses. Tapi saya nak bagi jaminan saudara. Ya, saya tidak akan tolak ansur nak pastikan calon yang kita pilih calon terbaik. Dan saya kata kursi-kursi pengkhianat ini jangan ada orang kita yang pergi dia pergi mengampu mereka sana. Mereka khianat menyebabkan kerajaan kita jatuh. Mereka khianat sehingga agenda kita tak dapat kita sempurnakan. Yang mereka jamin hanya wang mereka dan kedudukan mereka. Kita humban mereka. Lawan